syariah dan muamalat. Ini yang paling basic lah sebenarnya. Okey, ini saya nak cerita yang ni saja. Ini saya nak cerita yang ni je sebab tadi objektif. Kalau kita tengok objektif tadi, saya dah cerita pasal objektif tadi kan. Okey, komponen utama Islam Okey, yang ini yang sebenarnya dari sudut syariah kita kena fahamlah. Dalam slide yang untuk yang pertama ni, dalam konsep pengenalan syariah dan muamalat ni, ini yang ni orang kata kita kena tengok helikopter view lah. Kena tengok macam kita duduk atas helikopter tu, kita tengok secara keseluruhan ya. Kalau kita tengok dekat dalam Islam ni dia ada pecahkan kepada 3 lah keutamaan dia, akidah, syariah, akhlak. Jadi dalam akidah, syariah, akhlak ni ada ibadah, muamalat. Dalam syariah ni ada ibadah, muamalat, munakahat dan jenayat. Dan di bawah muamalat tu ada kewangan Islam lah. Jadi takaful tu duduk bawah kewangan Islam. Ini sebenarnya kita kena, yang pertama sekali kalau orang tanya dekat kita lah kan, takaful tu mana je datangnya takaful ni, asal usulnya kan. Takaful tu ada proses dia yang boleh tiba-tiba dapat takaful tu. Jadi kalau kita tengok dekat dari segi komponen utama Islam tu, takaful tu duduk di bawah kewangan Islam. Ini kita perkara pertama yang kita kena faham lah. Dan itu objektif dia. Dia kata dari sudut syariah tu dekat mana. Tadi kan objektif pembelajaran tu, dari sudut syariah dekat mana? Dekat situ lah, dekat kewangan Islam ni. Jadi kita kena tahu bahawa takaful ni dia merupakan salah satu cabang dari segi pengurusan ataupun perancangan kewangan lah. Tapi bukan itu saja untuk merancang kewangan mengikut kaedah Islam ni. Ada banyak lagi pelaburan, mengurus harta pusaka, zakat, macam-macam lagi. Tapi takaful adalah salah satu. Ini komponen utama. Jadi kalau kita faham komponen utama ni, kita dah clear. Barulah kita boleh tahu apa konsep-konsep dia dekat dalam syariah tu. Ini dia. Ini saya rasa semua anda boleh baca sendiri. Tolong baca sendiri. Dan juga kita kena faham apa objektif syariah tu sendiri. Menjaga agama, nyawa, keturunan, akal fikiran dan harta benda. Maqasid syariah dipanggil ni. Objektif syariah ni maqasid syariah. Ada 5 perkara. Nanti kita tahu secara umum je dulu. Nanti kemudian baru kita akan detailkan lagi. Jadi anda kena baca. Bacalah, minta baca. Apa itu dia punya, apa objektif, kenapa kita nak mempertahankan agama, nyawa, keturunan, akal fikiran, harta benda. Dan juga sumber-sumber syariah. Ini antara perkara-perkara yang kita kena faham lah. Okey, lepas tu ada cerita pasal riba. Riba semua, jenis-jenis riba. Memang banyak dah dekat situ. Riba al-fadl, riba an-nasiyah, ataupun riba buyuk. Jadi kita kena bacalah. Baca. InsyaAllah kalau anda baca, anda boleh lulus. Kalau tak baca, saya ni lah, tak boleh nak harap kepada pembelajaran saja. Biasanya dekat dalam konsep kontrak ni dia akan keluar dalam 1 atau 2, 3 soalan lah. Setiap satu slide ni akan juga keluar 2, 3 soalan Okey. Saya tunjukkan juga PowerPoint. Ini PowerPoint yang anda semua nampak ni adalah PowerPoint yang memang saya akan bagi kepada anda semua. Dah dapat PowerPoint ni, dah buat nota, baru jawab soalan lah. Jawab soalan, pastikan 65 jawapan betul. Kan? Bunyi je macam senang kan, 65 jawapan betul kan. Saya tahu anda semua tengah sakit kepala tu kan. 65 jawapan betul kata. Okey. Saya akan tunjukkan perkara-perkara yang penting. Tadi saya dah sharekan dengan anda semua. Ini antara perkara penting yang anda kena tahu berkenaan dengan komponen-komponen utama dekat dalam Islam. Jadi yang ni kalau boleh kita visualisekan lah. Kita visualisekan. Biasanya akan ada soalan-soalan yang keluar daripada konsep-konsep syariah ni. Okay. Itu dari segi sudut syariah lah. Jadi saya rasa semua pun boleh baca sendiri Boleh baca sendiri berkaitan dengan A1 ni. Saya nak tunjuk yang penting-penting saja.
Okey. Yang ni biasanya akan keluar exam juga. Ini biasanya soalan favorite dekat dalam exam lah. Jenis-jenis riba ni kan. Riba buyuk dan juga riba duyun Dia riba ni ada dua jenis, bukan satu jenis. Kalau dalam takaful ni dia banyak riba berkaitan dengan jual beli. Dia tak ada kaitan dengan, kalau insurans tu dia kurang kaitan dengan riba berkaitan hutang ni, dia banyak riba jual beli. Kan? Nanti saya akan cerita kenapa riba jual beli tu banyak berlaku dekat dalam industri insurans lah. Sebab dalam riba buyuk ni dia kata pertukaran barangan tu mesti sama timbangannya. Kalau berlainan timbangan tu riba lah. Kan? Keduanya pertukaran ribawi tu ditukar secara bertangguh. Kalau gagal ke? Nak ambil PSO. Lepas tu ada riba duyun Kalau dalam industri insurans tu riba duyun tu berlakulah. Kan? Contohnya kalau tak bayar sekarang dia suruh pergi ada interest pula. Padahal bayaran tu bukan sebab hutang, bayaran tu disebabkan kita kan ambil polisi takaful kan, atau ambil polisi insurans. Kalau dah kita mengambil polisi insurans, bukan maksud kita hutang dengan syarikat tu. Tapi kalau dekat insurans ni, kita ni kalau anda semua ambil insurans, anda sebenarnya dianggap berhutang dengan syarikat insurans tu. Itu yang timbulnya riba duyun tu. Sebab bila lambat je bayar, kena bayar interest dia kata. Patutnya kena bulan ni bayar 100, bulan depan kena bayar RM105. Sebab apa? Lewat 5 hari je. Dia kata. Padahal kita tak ada hutang dengan syarikat tu kan. Tapi dia suruh kita bayar pula. Itu yang berlaku lah. Itu dari segi riba. Ini antara penting-penting yang saya nak cerita lah. Tak boleh cerita semua ni malam ni. Okey. Jadi slide ni juga saya akan share kepada anda semua. Kan? Saya akan share kepada anda semua. Okey. Bab 2 cerita pasal bab A2 ni pasal konsep risiko. Risiko. Kan? Dia cerita pasal risiko. Okey. Jenis-jenis risiko. Jadi anda kena tahulah jenis-jenis risiko kan. Risiko yang ni biasanya macam ni biasa keluar exam lah ni. Kalau yang macam ni, mana yang ada saya bagi tips ni, mana yang ada macam graf-graf macam ni risiko tulen rugi, tiada kerugian yang pecah-pecah ni biasanya memang biasa keluar lah exam. Sebab apa dia keluar exam? Sebab dia boleh buat pilihan A, lepas tu 1I, 2I, 3I, 4I. Mana satu? Satu betul ke dua betul? Biasa dia akan tanya macam ni kan. Contoh risiko tulen ni risiko yang boleh diinsurankan. Dia pun letaklah 1I, 2I. Kan? Apa risiko tulen? Maksudnya rugi, tak rugi, untung. Adakah perkara ini menunjukkan berkaitan risiko tulen? Kita pergi jawab pula kan. Bukan kita cakap risiko tulen tu rugi, tiada rugian, untung. Itu sebenarnya risiko spekulatif. Tapi kita dah tak betul lah. Kan? Dia antara dalam peperiksaan dia nak menguji kefahaman kita selain daripada pengetahuan, dia nak uji kefahaman kita. That's why kita kena faham kalau ada pecah-pecah macam ni, itu biasa keluar exam. Ni saya bagi tips je lah kan. Keluar exam pecah-pecah macam ni. Itu antara contoh-contoh dia. Ini pun macam ni contohnya. Pun biasanya keluar exam macam ni. Kan, proses pengurusan risiko. Kan. Apa dia proses dia? Dia tanya proses pengurusan tu ada berapa banyak proses? 1I. Proses pengurusan risiko, kena pasti risiko. 2I, menilai risiko. 3I, membangunkan pelan risiko. 4I, melaksanakan pelan pengurusan risiko. Kan, antara keempat-empat ni, macam mana satu yang proses pengurusan risiko? 1 dengan 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Atau 1, 2, 3 dan 4. Semua sekali. Dia memang untuk menguji kefahaman anda kena baca lah. Sebab tak baca, dia tak boleh nak jawab kan. Kan. Ni untuk pengurusan macam mana nak menghadapi risiko. Kan, risiko ni ada 4 cara. Kita boleh pindahkan, kita boleh elakkan, kita boleh kawal, kita boleh bendung risiko tu. Kan. Saya bagi contoh lah, macam contohnya macam ni. Kalau contohnya risiko
risiko kemalangan di jalan raya. Lagi contoh. Macam mana nak elak risiko kemalangan dekat jalan raya? Macam mana? Kalau biasa kalau kat depan-depan tu ramai yang tak boleh jawab kan. Nak elak risiko dekat jalan raya, duduk rumah diam-diam, jangan keluar. Itulah dia elak risiko. Macam tu. Duduk rumah diam-diam, tak payah keluar pergi mana-mana kan. Nak elak risiko kemalangan jara. Ataupun nak keluar juga, kita kena kawal risiko tu. Kawal risiko tu maknanya kalau kita keluar dalam jalan raya tu, kita naik kereta contohnya. Macam mana nak elakkan kemalangan? Kita pastikan kereta tu sentiasa servis, tayar dia kita pastikan ada angin. Itu mengawal risiko lah. Mengawal, nak elak kemalangan kan. Tayar tu janganlah dah botak pun kita masih nak pakai lagi. Itu kaedah tu kita kawal risiko. Ataupun cara ketiga, kita pindahkan risiko tu. Atau kita kongsikan risiko tu. Biasanya kalau orang ambil kereta ni, kadang-kadang dia kata, Cik Syah macam mana nak elak? Dah ada orang yang langgar kita. Jadi bila orang langgar kita tu, maksudnya kita boleh pindahkan ataupun kongsikan risiko tu. Itu sebabnya kita ambil takaful ataupun ambil insurans. Takaful ataupun insurans. Tapi dalam insurans tak boleh kan. Kena ambil takaful lah kita orang Islam ni. Itu sebab kita pindahkan risiko atau kongsikan risiko. Ataupun kita bendung risiko tu. Maknanya kalau bendung tu kita terima risiko tu lah. Kan? Kalau dah sikit-sikit rosak tu, katakan kemalangan, rosak dekat lampu, kita gantikan lampu tu, dah selesai cerita. Itu cara kita untuk menangani risiko. Ini antara dia lah. Biasa ni benda untuk kaedah risiko-risiko ni semua, dia keluar soalan ni. Biasanya memang akan keluar soalan lah. Setiap chapter yang ada dekat, yang sekejap lagi saya akan bagi kepada anda semua ni, biasanya memang akan keluar soalan. Kan? Cuma sekarang ni, anda nak target lulus, atau lulus tu maksudnya C lulus C, maka ada C. C ni 55 sampai ke 65. 65 Ataupun anda nak dapat B. B tu 65 sampai 75. Ataupun anda nak target 75 ke 85 sampai 85. Ataupun anda target nak dapat A. A tu 85 ke atas. Itu sajalah beza dia kan. Cuma seronoknya kalau dapat A ni, sebab saya dulu ambil exam TBE ni saya dapat A. Jadi apa seronoknya dapat A ni? Dalam folder tu bila saya jumpa pelanggan tu, result tu saya letak depan sekali. Cik nak ambil A student ke? Cik nak ambil dengan C student? Kalau cik nak ambil takaful lah. Itu teknik saya pula. Jadi kalau anda dapat A, letak kat depan sekali. Kalau dapat C, letak belakang sekali. Jangan tunjuk kat pelanggan pula. Tapi yang penting lulus Yang penting lulus. Kalau A letak depan sekali, dapat C letak belakang sekali dekat folder anda tu yang tunjuk kat pelanggan tu. Masuk bab ketiga ni, pengenalan takaful lah. Pengenalan takaful. Yang ini penting sebenarnya. Ini kena tahu. Kena tahu. Sebab biasa kalau kita berhadapan dengan pelanggan pun, benda ni kan kita cerita. Takaful tu apa kan? Macam mana berlakunya takaful ni? Kan? Sejarah takaful ni. Sebab takaful ni memanglah tahun 1983. 83 keluar akta takaful. Keluar akta takaful ada pertanyaan. Okey, ada orang nak belajar. Boleh, tak ada masalah Jadi sebenarnya takaful ni untuk makluman anda semualah. Anda semua, saya sendirilah kena ingatkan diri saya dan juga kita ramai-ramai ni ingat ni, kita kena sangat-sangat orang kata bersyukur sebab kita dapat join industri takaful ni. Sebab sebenarnya amalan kan dulu dah ada amalan takaful ni tapi tak namanya takaful. Dulu tak nama takaful, dulu namanya Al-Aqilah. Al-Aqilah. Zaman Rasulullah dah ada benda ni. Perkara ni dah ada sejak zaman Rasulullah. Maknanya dah diamalkan dulu. Cuma sekarang ni dia brandingkan nama takaful. Sebab takaful tu jamin menjamin. Takafallah bermaksud jamin menjamin. Jadi sebenarnya amalan ni dah lama. Jadi kita kembali ke asal. Kembali ke asal balik. Cuma dulu tak adalah sistem nak isi iSmart lah, nak kena ada ni, tak ada. Kan? Sebab dulu memang masa zaman Rasulullah tu dah ada amalan berkaitan dengan takaful ni. Diat, fidayah, sedekah dan amal kebaikan dah ada. Jadi kita sekarang zaman moden ni dijenamakan kepada takafallah ataupun takaful, jamin menjamin. Itu sebabnya dia lebih tersusun lah. Dan untuk maklumat anda semua, bukan sekadar amalan ni amalan masa zaman sahabat, masa Rasulullah. Dia juga amalan kepada orang Melayu kita juga ni.
Sebab orang Melayu kita, kalau masjid-masjid ada apa? Ada dia panggil apa tu? Tabung khairat. Kan? Kalau tak masuk tabung khairat tu, kita pun rasa lain macam juga kan? Tak masuk tabung khairat. Jadi tabung khairat tu, yang dibuat kat masjid tu tak kaful lah. Nama je tak kaful. Dia kata tabung khairat, kita kena masuk jadi ahli. Kan seorang bagi RM10 tiap-tiap bulan masuk tabung khairat. Setahun dah ada 120. Jadi kalau berlaku meninggal dunia, imam ke, tok siap ke, dia akan gunakan duit tu bagi tujuan untuk pengumian. Menguruskan si mati. Itu takaful lah sebenarnya. Tapi takaful berskala kecil. Takaful berskala kecil. Jadi anda semua ni macam tok imam jugalah. Macam siap jugalah. Menguruskan orang punya, bantu orang kan. Kan? Sebab kerja-kerja ni bukan semua orang nak buat. Kalau dalam khairat kematian tu, yang nak buat tu imam seorang je. Atau berdahari masjid. Orang lain tak ada. Dia bayar je. Daripada ramai-ramai tu, daripada 100 orang katakan ahli karya tu 1000 orang. Yang menguruskan 2-3 orang je. Sama macam takaful. Daripada 1000 orang, mungkin ada 5 orang je yang jadi wakil takaful. Ataupun ejen takaful. Ataupun rakan niaga ikhtisas. Tak ramai. Jadi peranan kita besar sebenarnya. Peranan kita besar. Membantu masyarakat. Jadi perkara-perkara ni dah ada dekat zaman Rasulullah, dah ada dekat di kalangan orang Melayu sendirilah. Jadi kalau kawan-kawan kita tanya tu kan, kita buat apa kan? Kita ni kerja kita membantu masyarakat lah. Saya ni membantu masyarakat melalui perniagaan takaful. Kan? Jadi manfaat dia banyak lah. Kat sini ada banyak manfaat dia kan. Okey, dari segi penamaan kita banyak guna hibah Dia tamat itu dari segi takaful tu sendirilah Ni saya pergi laju-laju je lah kan. Tadi ada objektif dia, antara objektif pembelajaran tu dia kata anda nak kena tahu apa beza takaful dengan insurans Itu sebabnya saya banyak cakap dekat pelanggan saya, berbanding insurans ni, takaful ni dah lama dah tuan. Ini insurans ni dia bukan apa, dia tiru je cara orang Islam sebenarnya. Daripada awal dulu memang zaman Rasulullah dah ada takaful. Yang amalan berkaitan takaful tu, al-akilah tu. Tapi orang barat biasalah dia pandai untuk komersial kan dia. Orang barat dia pandai komersial kan. Kan dia komersial kan benda tu kan. Sedangkan masa zaman Rasulullah dah ada. Jadi itu sebabnya dia komersial kan lah. Yang ni anda semua bacalah bacalah definisi insurans tu. Nampak macam sama. Tapi tak sama. Nampak je macam sama kan. Kalau katakan mati ke dapat duit kan. Saya cakap kenapa tak sama tu, saya akan tunjukkan satu slide lagi. Tak ada slide kat sini Macam mana takaful dan insurans tu sama tapi berbeza. Sebab konsep dia, pendekatan dia sangat-sangat berbeza lah. Konsep lah kan. Ini macam kalau saya bagi contoh, biasanya kalau nikah lah, katakan kalau orang nak kahwin kan, boleh kahwin ke tanpa nikah ke? Nikah kahwin dulu. Kahwin dulu ke nikah? Macam tu lah kan. Kan. Jadi bila kita bernikah tu, dia ada akad dia. Saksi laki, perempuan, dia punya orang lakinya, orang perempuannya, ada wali. Macam tu lah. Tapi kalau orang kahwin tu tak tentu dia nikah lagi. Analogi kedua macam kita sembelih ayam lah kan. Sembelih ayam. Ada ayam yang dekat pasar raya tu, kita tahu ke tak tahu sembelih ke, kita beli. Itu keadaan yang berlaku sebenarnya. Jadi dari sudut takaful pun sama juga. Dia ada dia punya apa, perbezaan dia. Perbezaan dia lah. Jadi saya akan kongsikan perbezaan dia kepada anda semua. Perbezaannya nampak macam sama tapi sebenarnya tak sama Okay, ini dia perbezaan dia. Saya akan akhiri saya punya program malam ni dengan yang inilah perbezaan supaya anda semua faham dan jelas Faham dan jelas lah. Kalau kita tengok dekat sini dari segi sudut takaful sini ada pen ke? Sini ada pen Okey, kalau anda tengok dekat sini dari sudut takaful, kita ada peserta kat sini kan. Kita ada peserta kat situ. Kita ada wakalah kat sini. Dia. Jadi peserta ni biasanya pelanggan itu, bakal pelanggan kita. Wakalah ni adalah kita sebagai ejen atau kita sebagai perantara yang mempromosikan takaful tu bagi pihak
takaful ikhlas dan juga ihtisas. Jadi apa yang berlaku? Kita bagi hemat nasihat kat dia. Kat pelanggan ni kita bagi hemat nasihat Kita bagi hemat nasihat. Tapi peserta tu sendiri, bila dia menyertai takaful, dia ada niat dia. Dia ada niat lah. Sungguhnya aku menyertai takaful ni bagi tujuan untuk membuat tabarruat. Itu niat yang pertama dia. Dia kata, aku buat takaful ni sebab nak kena ada derma. Ini yang pertama dia. Dia tabarruat. Itu sebab pertama kita menyertai takaful ni. Kita tabarruat lah. Jadi, bila kita buat sumbangan derma ni, dan pada masa sama kita ada buat simpanan juga. Simpanan. Itu dalam takaful keluarga lah. Kita buat derma dan kita ada buat simpanan. Dan kedua-dua ni dilamsamkan, dinamakan tabarruat lah. Jadi bila kita buat sumbangan derma kita tu akan masuk ke dalam satu tabung, namanya tabung khairat. Dan dimasukkan lagi satu tabung kedua dinamakan tabung simpanan. Tapi kalau dalam bahasa saintifiknya, tabung khairat ni participant risk investment account. Itu kalau kita baca nanti anda semua bila buat quotation kan, buka bahagian yang detail tu ada jumpa kan. Apa bondo lah pria ni kan. Memang ada. Dan juga tabung simpanan tu namanya, bahasa saintifik dia participant investment account. Jadi dari segi takaful, kita punya sumbangan kita ni semua, tabarruk kita ni, derma ni dia akan digunakan sebagai pampasan lah. Pampasan bagi tujuan untuk apa ni? Untuk bantu peserta yang lain. Bantu peserta yang lain ditimpa musibah. Jadi peserta yang lain ditimpa musibah ni, dia pun kena masuk takaful juga. Kan? Barulah kita boleh tolong dia sebab dia jadi ahli. Kan dalam khairat, dalam satu masjid tu ada satu khairat kan. Jadi ni macam satu, mana-mana yang join polisi takaful dekat dalam ikhlas tu, dia macam join khairat lah. Khairat lah kiranya. Cuma khairat tu dia tak ada pulangan kan. Ini dia ada pulangan yang lebih banyak kepada waris-waris. Kenapa dia ada pampasan lebih banyak kepada waris? Sebab ramai orang yang join masuk dalam takaful ni. Bukannya satu karya. Ini kita bercakap tentang beribu-ribu, malahan beratus ribu karya lah. Satu Malaysia lah kan. Jadi apa hubungan antara satu peserta dengan peserta ni? Hubungan dia takafal lah. Takafal tu maksudnya jamin menjamin. Saya jamin, tapi yang paling best dekat dalam takaful ni, saya jamin orang yang saya tak kenal. Saya tak tahu kan, duit saya ni saya masuk, tahu-tahu duit saya dah pergi ke sipulan ni yang telah meninggal dunia. Itulah hasil sumbangan saya dalam takaful, dan akhirnya sumbangan takaful ni, saya bagi contoh lah kiranya, kalau kita masuk takaful ni, duit kita tu pergi kepada individu warisnya yang ditimpa musibah. Kalau individu tu katakan suami dia meninggal dunia, jadi yang kita tinggalkan duit tu adalah tinggal kepada balu dia, isteri dia, dan juga kepada anak dia. Jadi dekat situlah timbulnya konsep membantu anak-anak yatim. Kan? Dari segi takaful lah. Tapi dari sudut marketing saya akan buat macam ni pula. Dari sudut marketing saya akan tanya, tuan bagus tak tuan kalau kita bantu anak yatim? Dia pun cakap, baguslah bantu anak yatim. Saya pun tik satu kat sini. Maknanya dia bersetuju bahawa menyertai takaful ni, membuat sumbangan derma atau tabarruk ni, akhirnya akan dapat membantu anak-anak yatim yang kehilangan bapa atau ibu. Tapi memang betul pun. Ini bukannya gimmick marketing. Tak ada. Memang betul pun. Itu prinsip pertama dekat dalam takaful, iaitu tabarruat. Okey. Prinsip kedua dekat dalam takaful, dia ada wakalah. Ini wakalah. Wakil. Jadi kita ni sebagai, esok anda semua dah lulus exam kan, anda akan jadi wakil. Wakil kepada siapa? Katakanlah sepupu, sepapat kita, anak buah kita, saudara kita, hatta bak bapak kita masuk takaful, menyertai takaful melalui kita. Kita ni menjadi wakil dia. Wakil tu tujuan apa? Kena bantulah. Bantu kalau kata ada meninggal dunia, kita bantu waris-waris dia. Kalau dia berlaku lumpuh, kita bantu dia lah. Ada sedikit pampasan untuk dia kalau berlaku lumpuh. Kalau dia nak berhentikan polisi, bantu juga sebab dia ada duit simpanan. Jangan tak bantu pula dia kata saya nak berhenti. Cik, berhentilah sendiri. Ada ke kat bank kalau ada orang nak berhenti, tutup akaun bank dia dekat kaunter tu tolak? Tak ada kan? Kita bantu kan? Itu sebab kita kena bantu. Kalau dia kata saya nak berhentilah polisi ni, tak apa, tak ada masalah cik. Alhamdulillah. Ambil balik simpanan dia.
mana duit simpanan dia ambil balik. Itu sebab kita buat takaful ni seronok. Kan? Tapi jaranglah ada orang nak berhenti lah. Kalau orang tak bayar tiap-tiap bulan tu ada. Dia buat diam-diam je kan. Tapi kita nasihatkan pelanggan kita, jangan buat macam tu cik. Kalau cik tak nak buat sumbangan, jangan tak cakap buat saya. Sebab nanti cik simpanan cik habis macam tu je. Jadi kalau cik tak mampu tu buat sumbangan, saya tolong berhentikan. Macam tu. Supaya dia punya tabung simpanan dia tu dia boleh ambil balik. Sebab itu kerja kita lah. Maknanya kalau meninggal dunia tu kerja kita. Kerja kita ni hanya berlaku bermula sebenarnya sebab kita dapat duit melalui komisen contohnya, tapi perantara punya tu lah. Tapi kerja tu bermula bila berlakunya meninggal dunia, lumpuh ataupun time dia nak berhenti tu kita kena bantu. Itulah antara perkara-perkara lah yang kita kena laksanakan tanggungjawab kita. Itu sebabnya kalau kita nak tolong dia tu, kita kena pastikan sumbangan dia tu kena dibuat tiap-tiap bulan. Kita kena bagi dia reminder ke apa semualah. InsyaAllah di Ikhtisas kita bantu anda semua. Seterusnya dekat situ ada tabung. Yang ketiganya dia ada mudarabah. Jadi apa yang seronoknya dekat dalam sistem takaful ni, dia punya prinsip dia yang pertama tadi, akad dia tabarok. Keduanya wakalah. Ketiganya dia ada mudarabah. Mudarabah ni perkongsian keuntungan. Maksudnya duit-duit yang disumbang oleh peserta ni semua, syarikat dibenarkan. Sebab masa nak isi borang tu nanti, peserta kena bersetuju bahawa duit-duit semua dia boleh diuruskan oleh syarikat. Jadi syarikat akan uruskan duit ni semua. Ni duit tabung ni semua, syarikat akan uruskan. Sebab syarikat sebagai pengendali, syarikat takaful ikhlas lah. Dia akan uruskan, lepas tu apa yang berlaku? Dia akan laburkan duit ni. Jadi bila dia laburkan duit ni, setiap tahun akan ada untung. Untung. Jadi dekat situ ada untung. Jadi untung ni balik, dia akan masukkan balik dekat tabung simpanan dengan tabung khairat ni tadi. Dan keuntungan ni, bila masuk balik dekat tabung simpanan, maknanya dari satu sudut, pelanggan dah dapat apa? Dia dapat simpanan setiap tahun. Dia ada dividen. Dan juga masa polisi matang. Ada dua dia akan dapat lah. Jadi keuntungan tu akan balik kepada pelanggan. Jadi dalam takaful ni tak ada duit hangus. Confirm tak ada duit hangus. Dia akan dapat balik melalui tabung simpanan dia ataupun tabung akhirat dia. Kalau tabung akhirat tu kalau mati, matilah. Kalau meninggal dunia, kalau lumpuh lah. Tapi kalau dapat orang kata nak berhentikan polisi. Berhenti polisi ni pun ada dua sebab. Anda semua kena ingat. Satu, berhenti polisi sebab dia rasa dia nak berhenti. Tengah-tengah jalan. Katakan polisi 30 tahun, 15 tahun dia kata saya nak berhenti sebab saya nak pakai duit. Ataupun dia berhenti masa umur dia selepas 30 tahun. Tempoh polisi itu 30 tahun, lepas 30 tahun dia berhenti pun dapat juga duit. Dia ada dua kaedah berhenti. Bukan berhenti secara volunteer atau berhenti sebab polisi tamat. Pun dapat juga simpanan. Itu antara ni lah. Okey, itu dari segi takaful lah. Jadi dalam takaful ni secara umumnya, kalau kita tengok konsep takaful tu, dia tak ada konsep jual beli. Dekat sini kalau anda tengok ada tak? Saya membayar, saya tak ada kan? Dia ada tabarok, dia ada wakalah, dia ada mudarabah. Dia tak ada, akad dia tu tak ada berkaitan dengan jual beli. Syarikat dia kendalikan duit ni. Dia kendalikan duit ni. Jadi syarikat dia bukan memiliki. Tabung simpanan, tabung akhirat ni bukan dimiliki oleh syarikat. Syarikat cuma menguruskan sahaja. Jadi tabung akhirat dan tabung simpanan dimiliki oleh siapa? Oleh peserta. Dia yang memiliki tabung simpanan. Okey. Ketiganya tabung akhirat dimiliki oleh semua peserta lah. Dan juga rakan niaga adalah kita ni sebagai rakan niaga, kita adalah wakalah, kita wakil. Jadi wakil mewakili syarikat. Itu sebabnya bila kita wakil, kita berhak untuk terima apa? Kita berhak untuk terima komisen daripada syarikat takaful ataupun daripada Ikhtisas. Kita berhak untuk terima lah. Kalau tak terima, cakap kat saya. Kan sebab urusan komisen ni saya yang uruskan kan. Dan juga yuran wakalah ni, jangan ingat, kadang-kadang ada orang ingat kan, kita ambil duit takaful tu. Tidak, yuran wakalah ni dibayar kepada syarikat pengendali. Syarikat pengendali tu syarikat takaful. Syarikat takaful yang ambil yuran wakalah semualah. Jadi secara umumnya bila kita menyertai takaful ni, kita akan dapat apa? Keuntungan dunia dan akhirat. Itu yang kita akan dapatlah. Kita dapat dunia dan
untung dunia akhirat. Kan bab simpanan dapat sebab polisi tamat, ada duit. Kalau polisi nak berhenti tengah jalan ada duit. Kan ada meninggal dunia pun ada duit. Tapi yang lebih penting kita dapat akhirat lah. Sebab duit-duit yang kita dermakan ni akan pergi kepada individu-individu yang ditimpa musibah. Tanpa kita sedarilah. Dan dalam akad memang ada tulis lah. Dalam akad memang ada tulis Okay, saya clearkan balik semua. Okey, seterusnya kalau kita pergi konsep insurans pula. Okey, ini dia konsep insurans. Kalau anda boleh tengok sekarang ni, insurans ini pun sangat penting untuk anda semua tahu Anda semua tahu. Nanti sebab kita akan berjumpa dengan ramai individu yang ada insurans. Jadi untuk membolehkan individu berkenaan faham tentang konsep insurans, kita pun kena faham juga dulu. Kan? Cuba cik, minta maaf cik. Cik ada pernah menyertai mana-mana pelan berkaitan dengan pengurusan risiko? Ada, saya ada ambil insurans. Insurans contohnya ABC lah. A tu you tahulah depan dia apa kan? Insurans ABC contohnya kan. Tanya dekat pelanggan kan, tuan faham ke prinsip ataupun akad yang gunakan dekat dalam insurans? Kan? Tanya pelanggan kan. Kadang-kadang pelanggan pun ambil insurans pun dia pun tak faham. Dia ambil A kan. Jadi kita kena ceritalah. Kita kena faham. Apa itu insurans? Kita kena faham musuh kita untuk kita lawan dia balik kan. Jadi dalam insurans ni sebenarnya nampak macam sama tapi tak sama kan. Yang ini peserta. Kalau kita tengok dekat situ, yang ini peserta ini peserta. Peserta Kalau anda tengok apa yang missing, apa yang hilang dekat ini. Yang hilangnya apa? Yang hilangnya mana wakalah tadi kan. Sebenarnya mana-mana peserta yang mengambil insurans, kontrak dia adalah dengan syarikat. Ini ramai orang tak faham ni. Kontrak dia dengan syarikat. Jadi kontrak yang digunakan adalah kontrak jual beli. Kontrak jual beli. Jadi bila kontrak jual beli, kontrak jual beli kita tengok dekat situ. Bila kontrak jual beli itu dengan syarikat, apa yang berlaku adalah bila seorang individu tu peserta tu dia masuk insurans, sistem insurans, dia kena membayar. Dia bayar premium. Itu sebabnya kadang-kadang dengan rakan niaga, kalau saya dengar rakan niaga ikhtisas ataupun wakil takaful, dia kata cik kena bayar RM50. Saya senyum je lah kan. Sebab di dalam takaful dia tidak ada konsep bayar. Dalam insurans hanya ada konsep menyumbang, membuat sumbangan takaful. Jadi kalau membayar tu, kalau kita cakap banyak kali dekat bayar, cik kena bayar RM50 lah, cik bayar RM60 lah, you dah go back to prinsip jual beli. Itu bahaya sikit. Kan? Jadi biasakan diri untuk cakap sumbangan cik RM60. Ni bayar ni, kalau bayar tu dia insurans lah. Jadi bila kita membayar premium, bila dalam insurans ni bayar premium ke dalam syarikat, sebenarnya dia membayar untuk risiko, untuk menukar, dia panggil memindahkan. Itulah memindahkan risiko tu. Memindahkan risiko tu kan tadi ada prinsip risiko tadi kan, memindahkan. Jadi bila dia pindahkan, maknanya saya memindahkan risiko mati saya, saya memindahkan risiko kemalangan saya, lumpuh saya memindahkan risiko-risiko yang lain kepada syarikat insurans. Jadi untuk memindahkan tu saya perlu membayar premium. Katakan dia buat bayaran RM100. Kan? Dan syarikat insurans pula dalam kontrak dia ada cakap, kontrak ni kontrak jual beli dia cakap kalau RM100 ada tak mana-mana insurans kata kalau RM100 bayar RM100 juga. Kena kemalangan ke mati ke, ada ke? Kalau ada bagi tahu saya, share dengan saya. Tak ada. Biasanya dia kata okey, setiap RM100 dia kata dia akan bayar dalam bentuk RM, pampasan kepada peserta tu RM100,000. Okey. Kita tengok dekat sini kontraknya nama apa? Kontrak jual beli. Kontrak jual beli. Jadi kontrak jual beli ni dia ada syarat dia. Tadi kan kita go back to kita go back to tadi, ingat tak saya ada cerita tentang riba. Riba jual beli. Riba jual beli. Okey. Macam mana nak elakkan riba jual beli? Dia kata kalau riba jual beli tu dia berlaku disebabkan satunya
Tidak sama timbangan. Bayar RM100 dapat RM100,000. Itu riba tu. Itu yang berlaku riba tu. Tidak sama timbangan dia. Sebab apa? Duit dengan duit. Emas dengan emas. Perak dengan perak. Gasa-gasa. Memang ada dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, kalau kita berjual beli ni, hendaklah kita sama timbangan dia. Mesti sama timbangan dia. Tak boleh lain-lain timbangan dia. Kerana lain-lain timbangan ni macam mana pula ni? Jual beli ni kan? Dalam insurans ni. Jadi dah berbeza timbangan, itu yang berlakunya riba. Riba apa? Riba Fadil ke riba Nasir tadi lah. Kalau kita tengok kan, ada berlaku riba dekat situ kan. Riba jual beli lah. Satu, tak berlaku timbangan lah. Kedua, kalau kita tengok tadi, riba yang berlaku dalam kontrak jual beli ni adalah riba berkaitan dengan masa. Sebab mana ada orang ambil insurans, tiba-tiba kena terus. Biasanya dia akan tempoh dia 30 tahun. Jadi mungkin dia kena selepas 15 tahun. Itu yang dinamakan pertukaran duit tu tadi. Sebab bila meninggal dunia mesti keluar 100, keluar dapat 100,000. Tidak dijalankan on the spot. Tidak dijalankan pada masa yang serentak. Jadi dengan kata lain, kontrak jual beli yang digunakan dekat dalam insurans fasid, cacat. Cacat lah. Jadi bila cacat, terbatal lah kontrak ni. Bila terbatal kontrak ni, jadi transaksi tu tak sah. Tak sah tu yang menyebabkan haram. Dia prinsip dia macam tu. Bukan terus haram Bukan terus haram. Dia ada proses dia menyebabkan dia jadi haram. Jadi kita kena faham proses tu jadi. Dan keduanya kalau kita tengok, biasanya lah orang yang ambil insurans ni, dia tak ada niat untuk akhirat pun. Memang niat dia memang untuk dunia saja. Dalam dunia ni apa yang aku dapat. Akhirat tak nak ambil kira lah. Jadi dekat dalam takaful, kita tak ambil prinsip macam tu. Kita tak ambil prinsip dunia saja. Kita ambil prinsip dunia dan akhirat. Tapi dalam insurans dia ada prinsip dunia sahaja. Kan? Dan juga dekat dalam insurans ni dia tak ada pengendali kan. Dia tak ada pengendali syariah. Jadi itu sebabnya banyak berlaku syarikat insurans bila dia laburkan duit dia masukkan ke dalam pelaburan-pelaburan yang tidak patuh syariah. Itu yang berlaku Sebab dia tak ada, orang kata tak ada nak mengawal dia dekat sini. Nak mengawal kan. Tapi of course lah kalau orang tanya kat saya kan, siapa yang untung Cik Syah? Kalau masuk insurans untung ke masuk takaful untung? Memanglah masuk insurans untung. Masuk insurans confirm untung. Confirm untung. Ya untung. Memanglah untung. Kat sini tak ada majlis pengurusan syariah. Kau tak perlu bayar gaji-gaji majlis pengurusan syariah. Kat sini kau tak perlu buat pelaburan untuk akhirat, dunia saja. Kau laburlah dekat Guinness ke, laburlah dekat mana-manalah. Arak ke. Nak untung kan dunia? Nampak tak dekat situ? Dari satu sudut. Dan yang mengawal duit-duit pelanggan ni pula, dari segi dia yang mengawal duit ni lah, bila anda semua buat kontrak insurans, anda masuk duit anda ke dalam tabung syarikat. Duit tu menjadi hak syarikat. Dia bukan lagi menjadi hak peserta. Jadi itu sebabnya bila anda masuk insurans, anda dianggap berhutang dengan syarikat. Kalau anda tak bayar duit tu, anda tak bayar. Sebab ni kontrak jual beli Katakan kontrak dia 30 tahun. 1 bulan anda terlupa nak bayar. Atau 2 bulan terlupa nak bayar. Jadi syarikat berhak untuk ambil interest atas kelewatan bayaran yang dibuat. Ini yang ramai orang tak tahu ni. Sebab dia kontrak jual beli. Kontrak jual beli memang banyak dia punya kekuatan dia pada syarikat insurans. Jadi kalau orang tanya saya siapa yang untung? Memanglah syarikat insurans untung. Sebab habis semua dia sapu. Semua dia sapu. Untunglah kan. Jadi yang ini kita nak kena hati-hati bagi tahu dekat masyarakat sana bahawa bila masuk insurans ni dia menggunakan kontrak jual beli. Keduanya wang premium tu kepunyaan syarikat. Duit yang dibayar tadi tu kepunyaan syarikat, bukan peserta punya itu sebab kalau nak tukar term and condition ke, dia boleh tukar macam-macam lah. Ini hak syarikat duit tu, bukan hak anda dah. Tak ada Berbeza dengan takaful tadi, dia menjadi hak peserta. Syarikat menjadi penanggung insurans, dibuat atas insurans dan disahkan sebagai fatwa haram. Kenapa haram? Tadi kan ada proses-proses dia kenapa dia jadi haram. Bukan sebab dia tiba-tiba jadi haram. Satunya tadi dia dah melanggar dari segi riba jual beli. Jual beli dah tak boleh. Kan? Keduanya dia melanggar dari segi riba hutang. Duyun tadi kan. Riba hutang. Riba hutang sebab apa? Sebab kalau dah lewat bayar nak kena interest, lepas tu dia pergi labur pula syarikat-syarikat yang tak patuh syariah. Dan juga kita sebagai peserta pula, kita tak ada kawalan ke atas syarikat ni. Syarikat ni dikawal oleh board of director ataupun shareholder of the company.
Jadi dia nak labur kat mana? Adakah kita boleh peserta boleh tak boleh peserta tak boleh kata apa. Sebab duit tu bukan duit peserta lagi lah, tak ada kawalan. Itu dia dua perkara yang saya kena bagi tahu dekat anda semua malam ni. InsyaAllah saya rasa anda semua dah faham. Dan ini antara perkara-perkara penting ya, konsep-konsep yang penting yang anda semua kena tahu dekat dalam insurans dan juga takaful. Dan insyaAllah apa yang you pelajari ni mungkin masuk dalam exam tapi mungkin tak banyak lah markah dia kan. Jadi kena baca lah yang lain-lain. Jadi saya harap saya dah tak ada apa-apa lagi malam ni. Banyak perkara yang saya telah kongsikan. Kalau sekiranya anda ada apa-apa soalan, boleh tanyakan kepada saya sama ada melalui chat room ataupun terus tanya, tekan unmute button, terus tanya kat saya. Saya boleh jawab lah, insyaAllah saya boleh bantu anda.